sambung. Okay, ini. Okay. Tengok. Okay, ada balik je Kita ada James Group. Ada James Group. Ada Winer Group. Ada Charles Anthony Group. Okay, so James Group merupakan Raja Putih ataupun Raja Sarawak pertama. And then kita ada Charles Group, which is anak buah kepada James Group. Okay. And then kita ada Winer Group yang merupakan anak kepada Charles Group. Okay, so ni anak buah, apa saudara. Ni ayah dan juga anak. Dan kita ada Anthony Group, which is anak saudara kepada Winer Group. So, Winer Group ni tak ada anak lelaki. Okay. So, disebabkan Winer Group dah tua and dia rasa seperti Anthony Group ni tak ada pengalaman. So, dia berikan kuasa memerintah tu kepada British. And then kita tahu ada masalah kewangan sebabkan perang. Kita tahu kita terlibat dengan Perang Dunia Kedua di mana Jepun menjajah. So, banyak infrastruktur seperti balai polis dan sebagainya yang musnah. So, diorang perlukan suntikan wang lah sebenarnya untuk membangun semua Sarawak. Seperti macam estate-estate semua kira hancur. And then kita tahu disahkan kerajaan British yang dah lama dah cuba untuk ambil Sarawak from keluarga Brooke. Okay, ni kita akan tutup last week. Okay. Okay. Alright. Okay. Proses penyerahan Sarawak kepada British. Okay. Ni yang penting. Okay. Okay, first. Anggap ni as storyline. Cerita simple je. Okay, British utus surat kepada Winer Group tadi yang dah tua dan uzur tu untuk sign surat perjanjian. And masa ni Winer memang cakap awal-awal yang dia setuju untuk serahkan Sarawak kepada British. Okay. And then Winer Group hantar seorang wakil untuk dapatkan persetujuan ketua tempatan ataupun kita panggil dia rakyat Sarawak lah, untuk dapatkan ketua rakyat Sarawak ni okey tak kalau kita serahkan Sarawak kepada British. Okay. And then Gerard pulang ke England dengan dokumen yang ditandatangani ketua tempatan Sarawak, katanya. Walaupun sebenarnya ada tipu hela dan juga muslihat seperti yang berlaku di Malayan Union. Okay, so kat sini kita boleh nampak Winer Group serahkan Sarawak tanpa pengetahuan rakyat dan juga tanpa kerelaan ketua tempatan. Okay. So British dapat tahu masalah ni sebab benda ni dah berlaku semasa Malayan Union. So British tak nak benda yang sama berlaku semula pada Sarawak bila orang berpenentangan dan sebagainya. So British arahkan Winer untuk cuba guna ways yang baik, jalan yang baik dan betul untuk dapatkan kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan dari Sarawak lebih dahulu. Okay, so instead of memaksa ketua tempatan, British kata okay, why not kalau you try untuk minta kelulusan dengan cara yang betul, dengan saluran yang betul. So British hantar Gammons dan juga Rees. Kalau korang ingat, dua wakil Parlimen British ni merupakan
wakil yang dihantar oleh British untuk melihat Malayan Union. Okey. So boleh hantar pegawai yang sama untuk buat tinjauan. Macam mana reaksi penduduk tempatan. So gambar jurnalis ni pergi ke banyak daerah, jumpa orang ramai, tanya pendapat diorang. Okey. From sini, Majlis Negeri keluarkan rang undang-undang penyerahan. Okey, susah nak ingat. Korang just ingat Session Bill. I perhatikan dalam soalan mostly gunakan perkataan Session Bill sebagai untuk menggantikan rang undang-undang penyerahan. So, keputusan dia bila ada undian yang dikeluarkan, okey, 9 orang menyokong penyerahan Sarawak manakala 16 orang lagi menentang. Okay, so kita nampak orang yang menyokong tu lebih ramai daripada orang yang menentang. So British kata okay, like kita dah cuba dengan cara betul and kita dapat keputusan yang menyebelahi British. Okay. So and then taraf Sarawak sebagai negeri naungan British dimansuhkan dan Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. Okay, that's why I kena explain sikit ni benda. Apa beza negeri naungan dengan negeri jajahan? Ada beza Beza yang agak besar lah. Naungan tu, kini boleh salin I ikut maksud dalam kamus belajar, okay? Dalam kamus Dewan. Di bawah jagaan, kawalan dan lindungan negara asing. Ini maksud naungan. Untuk jajahan, kita jajahan tu apa? Negeri atau negara yang terjajah oleh negara lain. So, status naungan dengan jajahan tu berbeza sebenarnya, okay? So, cuma persamaan dia still kiranya macam kuasa besar, ada kuasa lain yang memerintah. Tapi cara pemerintahan dia tu berbeza. Kalau jajahan ni kira memang dia nak export apa yang ada. Kalau naungan ni dia akan jaga termasuk kebajikan rakyat dia dan sebagainya. So, penyerahan Sarawak ni merupakan satu macam seperti satu kesilapan. Sebab Sarawak ni sebelum ni, even though ada masalah, tapi status dia ialah negeri naungan. Okay, so bila dia diberikan kepada British, dia dipanggil sebagai tanah jajahan ataupun secara general spesifiknya Sarawak menjadi tanah jajahan British. Okay. Okay, so first British hantar surat kepada Pioneer and then Gerard pergi kepada kedua tempatan untuk ambilkan tujuan. And then Gerard dia tadi pulang ke England dengan signature ketua tempatan. Okay, kat sini kita nampak British suruh Pioneer minta kelulusan from Majlis Negeri dan rakyat Sarawak. And then kita ada tinjauan from ahli parlimen British. And kita ada session bill yang kat sini ada macam isu lah sebab yang menyokong ni still ramai. Okay, so Sarawak menjadi tanah jajahan. Itu ending dia kat sini. Korang faham? Cikgu, Yes? dimansuhkan tu apa? Apa ni? Dimansuhkan apa maksud dimansuhkan? Dimasukkan maksudnya dihilangkan. Kiranya Okay. dihilangkan. So Sarawak tu bukan lagi negeri naungan. Dibatalkan. Okay? Okay, so in the end, yang paling penting yang korang kena at least faham ialah British berjaya dapatkan Sarawak dan status Sarawak tu menjadi tanah jajahan, bukan lagi negeri naungan. Okay. Yang whole story ni
just ingat dia sebagai flow story, tapi kena pastikan untuk tahu hasil dia ialah British dapat Sarawak dan Sarawak bertukar status. Itu saja. Very simple. Okay. So tadi kita ada tinjauan tu tak dengan oleh Gammons dan Chris William. So from tinjauan sebenarnya ada beberapa highlight yang I nak cerita. Okay, dia jumpa 3 golongan kat Sarawak. Okay, first, sebahagian besar peribumi menentang penyerahan Sarawak. Okay. Dan diorang nak lagi berada di bawah kuasa keluarga Brooke. Diorang okey, diorang merupakan negeri naungan. And then, diorang pula golongan yang sokong, especially orang Cina. And then, dia jumpa beberapa penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan Sarawak. Diorang tak aware pun apa yang akan berlaku sekiranya benda ni terjadi. So, tiga golongan dia. So, laporan Gammons dan juga Rhys William dibawa ke majlis sendiri untuk diundi. Okey. Okay, nampak ada undian kan kat sini? So, undian ni sebenarnya ialah berasal daripada ini. 19 orang menyokong dan 16 orang menentang. So, from undian tu, from tinjauan ni, yang dekat undian, ada 19 orang menyokong dan juga 16 menentang. Okey. Okey, ini just untuk beritahu saja. Okey. So, kita dah tahu ada golongan yang menentang, ada yang menyokong. So, ada isu yang sangat-sangat besar kat sini. So, untuk isu penyerahan Sarawak, saya lebih sarankan awak untuk fokus untuk orang-orang yang menentang dan juga menyokong. Yang tadi tu cuma intro, make sure tahu story, ambil sikit keyword-keyword yang spesifik. Okay, so reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Tak ada golongan yang menentang dan juga golongan yang menyokong. Okay. Faktor penentangan ada 3 sahaja faktor dia. First, tindakan Brooke bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okay. Nanti kita akan tengok apa yang ada dalam Perlembagaan 1941. Okay, and then second, Vaina Brooke mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. So, kiranya Vaina Brooke ni buat keputusan tanpa even berbincang dengan adik dia, which is Bertram Brooke, dan juga anak buah dia yang sepatutnya menggantikan dia tu, Anthony Brooke. Dia buat keputusan sendiri dan juga abaikan surat wasiat Charles Brooke. And then Gerard McBrien tadi, orang yang pergi minta sign penduduk tempatan menggunakan muslihat. Ni berlaku sebiji sama seperti nelayan dunia. Okay. So untuk faktor penentangan, ingat ada Perlembagaan 1941, wasiat Charles Brooke dan juga muslihat. Okay. So ni antara faktor kenapa orang marah dengan penyerahan tu, kenapa orang tak setuju. Okay. Cikgu, Yes. surat wasiat tu apa cikgu? Surat wasiat kiranya surat ataupun arahan ataupun keinginan yang ditinggalkan oleh seseorang yang dah meninggal. Sekiranya bila sebelum Charles Brooke meninggal, dia ada surat wasiat yang memastikan supaya Sarawak tu hanya dijaga oleh keluarga Brooke saja. Okey ke? Okey. Okay. So, kira macam cara amnya, apa yang terkandung dalam surat wasiat ataupun kira
sebelum dia meninggal, cakap okey, dia tulis surat yang menyatakan Sarawak tak boleh diserahkan kepada kuasa lain macam tu. Okay, so ni untuk detail tadi ada 3 kan. Okay, first, tindakan Wynebrook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. So, penyerahan Sarawak dibantah kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan pemerintahan sendiri. So, mengikut Perlembagaan 1941 ni, sepatutnya Brooke akan berikan Sarawak peluang untuk memerintah sendiri. So, yang masa dia bagi, so at this time, bila rakyat kata macam Brooke, kenapa dia macam mengabaikan apa yang dia buat. So Brooke dia ni menafikan hak Sarawak untuk memerintah sendiri. Dia kata macam perlembagaan tu tak valid pun sebenarnya. Sebab dia janjikan benda tu. Okay. So usaha untuk memerdekakan Sarawak di bawah British akan menjadi lebih sukar apabila Sarawak diserahkan kepada British. Apa kena dia susah sebab macam Brooke punya family dia bukan menjajah. So dia macam dia tak selalu mendiskriminasi dan dia tak selalu mendominasikan Sarawak. So bila British datang, dia akan betul-betul buat Sarawak tu sebagai tempat yang dijajah. So sangat susah untuk merdeka. Okay, I rasa ni okay. Ingat Perlembagaan 1941. Next second, Gerard T. McBrien menggunakan tipu muslihat. Okay, so Wynebrook telah membuat keputusan. Okay, dia buat keputusan sendiri tanpa berunding dengan pemimpin tempatan dan ketua ataupun ketua-ketua tempatan. Okay. Memang tak ada sebarang rundingan ataupun perbincangan. Dan Gerard T. McBrien ni menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan, rujukan dan sokongan untuk mendapatkan sokongan. Okay. So, ni disebutkan oleh Gerard T. McBrien ni. And then ketiga, Wynebrook mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okay. So, Wynebrook telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda. Okay. So, Anthony tu kita gelarkan dia Raja Muda sebab dia bakal Raja Sarawak menggantikan Wynebrook sepatutnya. Tuan Muda ni pula Bertram Brooke. Bertram Brooke ni merupakan adik kepada Wynebrook, which mean ayah kepada Anthony Brooke. Okay, if tak faham tak apa. Okay. Kira tak bincang dengan kawan dengan family dia. Okay, so golongan yang menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke ataupun keluarga Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. So, sebab kawan dengan family Brooke, diorang kira macam dia boleh bersuara dan sebagainya. So, bila Viner cakap Anthony tak boleh untuk mentadbir, macam rakyat Sarawak
still macam kata macam diorang boleh buat something untuk membantu pulihkan group ini family. So kat sini mesti kena ingat tentang Perlembagaan 1941 yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada Sarawak. Sangat-sangat penting. Please make sure ingat. Okay. And then jenis tipu muslihat yang digunakan oleh Gerard T. McBrien. First kena ingat nama orang dia dan juga apa muslihat dia. And then Warner Brooke ketepikan surat wasiat dengan tidak berbincang dengan Anthony Brooke dan juga Bertram Brooke. So antara watak-watak yang ada ialah Warner Brooke, Anthony Brooke dan juga Bertram Brooke. I hope this clear. Okay, mana yang WhatsApp I sebab nak download notes tu. Okay, I download. Jadi I hantar. Okay. Okay. Cikgu, Yes. saya nak tanya, apa maksud dinasti sebenarnya? Dinasti tu macam macam keturunan keluarga pemerintah. Okay. So kiranya Okey. Okay. So kiranya yang dinasti tu hanya boleh dipakai kalau pemerintah sesebuah negara tu ialah mengikut keluarga. Okey, bentuk penentangan. Tadi kita study tentang faktor penentangan. Kita ada bentuk penentangan. Kan ada banyak sebenarnya. Okay. Persidangan, demonstrasi, meletak jawatan beramai-ramai, bantahan golongan wanita, akhbar, surat bantahan dan juga kumpulan dukun 13. Okey, kat sini okay, kita ada 7 bentuk penentangan. Okay, I show bagi korang cara untuk hafal. PD, letak dan bantah, akhbar dan surat rukun 13. Okay, cuba untuk hafal this way dulu. Okay, ni bagi tahu je dulu apa yang ada, apa bentuk dia. Okay, now we go to kejap lagi in another slide kita akan go to specific untuk setiap satu. Okay, korang kena tahu ada persidangan, demonstrasi, jawatan dan seterusnya. Dan semua ni berlaku sama seperti Malayan Union juga. Hampir sama. Cuma kat sini kita ada kumpulan rukun 13. Okay. Now kita nak buat dia yang paling lain daripada yang lain. So kita akan tengok apa yang kumpulan rukun 13 ni buat. Sebab antara kesemua bentuk ni, kumpulan rukun 13 ni yang paling, orang kata paling berani sekali menentang. Okay. First, kita ada ni Rosli Dobi, seorang pejuang kemerdekaan Sarawak. Okay. And then, apa yang dia buat, dia tikam seorang pegawai kanan British nama Duncan Stewart. Dan Duncan ni meninggal di hospital Singapura seminggu selepas ditikam. Okay. Okay. So peristiwa di mana Rosli Dobi menikam Duncan Stewart dikenali sebagai Songkit Berdarah. Okay. Ini peristiwa yang sangat-sangat penting
di negeri Sarawak semasa penyerahan British. Okey. Kemudian itu memberi kesempatan kepada British untuk menindas gerakan anti penyerahan. Okay. So, ini merupakan beberapa persatuan. Okay. Contohnya pergerakan Pemuda Melayu, PKMS, PKMS bukan asas. Okay. Nanti korang boleh tengok apa nama sebalik di short form. And then Anthony Brooke merayu semua persatuan anti penyerahan untuk hentikan usaha menentang penyerahan. Okay. So kita tahu Anthony Brooke ni dia merupakan dia sepatutnya menjadi raja tu tak menggantikan Pioneer Brooke. Tapi sebabkan Pioneer nak beri Sarawak kepada British, so Anthony Brooke tak boleh nak naik tahta. So Anthony Brooke ni dia rasa macam sangat-sangat worse sebab ada peristiwa ni di mana ending dia memberi kesan yang buruk kepada rakyat sendiri sebab dia dah start untuk menindas. So Anthony Brooke cakap okay, so korang dah boleh stop dah untuk sebab orang gerakan anti penyerahan ni merupakan penyokong Anthony Brooke. Tak, dia menyokong pemerintahan Brooke. Dia okay if Brooke memerintah tapi dia nak tolak British. So dia merayu supaya anti penyerahan ni stop segala usaha untuk menentang kerana in the end dia akan memberi kesan buruk kepada rakyat itu sendiri. Okay, so kita tengok Rosli Dobi, Morshidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Suntong. Okay, kira orang yang plotting the event of menikam Duncan Stewart ni diberi hukuman gantung sampai mati. Dan juga the rest of anggota rukun 13 dikenakan hukuman penjara. Okay. So this peristiwa is very significant. Antara yang korang kena ingat ialah nama orang yang memperjuangkan, which is Rosli Dobi, dan juga nama Coalition Ditikam. Okay. And then benda ni dia membawa kesan yang buruk lah sebab persatuan yang lain terpaksa tutup pejabat dan juga kira tak boleh bergerak aktif dirinya. Okay. So from sini korang kena ingat sungkit berdarah tu apa dan juga orang-orang yang terlibat dah digantung sampai mati. Okay. And then gerakan anti penyerahan menemui kegagalan. Okay. So kita tengok tentang bentuk penentangan penduduk tempatan. Okay, first. Kalau korang ingat PD, letak dan bantah, akhbar dan surat rukun 13. Mengadakan P. Persidangan. D. Mengadakan Demonstrasi. meletakkan Jawatan. yang ramai dan juga bantahan golongan wanita. Okay. So, antara fakta yang korang kena tahu untuk poin meletakkan jawatan beramai-ramai ni, meletakkan jawatan beramai-ramai, korang boleh tengok dekat sini. Okay, so British kenal pasti siapa yang betul-betul aktif dalam gerakan anti penyerahan.
Ingat kita panggil dia anti penyerahan. Orang yang menentang ni kita panggil dia anti penyerahan. So, mereka sedar pemimpin anti penyerahan itu terdiri daripada pegawai perkhidmatan dan guru. Teachers, mostly are teachers. Pegawai perkhidmatan awam tau, ni perkhidmatan awam. Make sure dan guru. So, bila dia tahu golongan yang mana satu, dia ambil tindakan untuk golongan tu. So, dia keluarkan satu notis iaitu perkeliling nombor 9. Okay. Perkeliling nombor 9. Di mana apa kita panggil masa tu ialah circular number 9. Circular number 9. Circular number 9 yang menyatakan, yang melarang pegawai awam menyertai anti penyerahan. Okay. So, bila British keluarkan this notice, kita macam orang marah. So, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan yang terbabit dengan anti penyerahan meletakkan jawatan. This is what happened. Okay. Ini antara poin yang penting untuk meletakkan jawatan beramai-ramai. So, kena ingat ada perkeliling nombor 9 yang melarang pegawai awam menyertai anti penyerahan. Okay, so I have to stop now. Kita ambil rest for 5 minutes. I akan sambung lagi 5 minit, okay? Thank you. See you guys around.